Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Ustaz Arif Amin bin Rusyihi selaku pensyarah kita dalam kelas Fiqh Dakwah kumpulan 3. Jadi pada hari ini kami nak membentangkan tajuk berkaitan dengan gerakan-gerakan dakwah di Malaysia. Saya Rafiuddin bin Raji'i, nombor matrik I181028114 akan membentangkan gerakan dakwah, iaitu yang pertamanya adalah Yadim. Yadim adalah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, iaitu dia adalah sebuah badan amanah yang ditubuhkan oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu pada 25 Januari 1974 bersamaan dengan 1 Muharram 1394. Jadi tujuan dia menubuhkan dia adalah untuk menyelaraskan kegiatan semua badan-badan berdakwah agar berjalan seiring dengan sejajar dan dengan dasar negara serta menjadi pemangkin ke arah penyebaran dakwah di Malaysia. Jadi yang pertama yang memegang Yadim ni adalah Allahyarham Tan Sri Datuk Syed Nasir bin Ismail. Dia ada visi, misi dan objektif dia yang tersendiri, yang mana visi dia adalah peneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dan bertindak sebagai sebuah badan dakwah bertaraf antarabangsa. Misi dia adalah menyebarluaskan kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan umat. Yadim ni dia ada fungsi teras dia ataupun objektif dia, iaitu yang pertamanya adalah melahirkan pendakwah yang berpengetahuan dan berkemahiran berasaskan kepada model Malaysia. Yang keduanya adalah dia ingin menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dalam memasyarakatkan dakwah. Dan yang ketiganya adalah menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebaikan dengan memberi kefahaman pengamalan dan penghayatan Islam melalui kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan, sosial dan kebajikan. Jadi function pertama dia adalah dia bertujuan nak jadikan pendakwah yang sangat berkemahiran dalam Malaysia ini. Jadi ada pencapaian yang saya nak ceritakan sedikit dalam Yadim ini. Pencapaian dia taklah jauh sangat beza dengan agensi yang lain seperti JAKIM, seperti JAIS. Tak jauh beza sangat, tapi ada dua saya nak cerita sikit. Iaitu yang pertamanya, dia telah banyak melakukan program-program yang ingin membina rasa diri pendakwah tersebut, iaitu antaranya adalah Jejak Menara, Nadwah Qiyadi, Kem Da'i Muda Matrikulasi, Kem Qiyadi, Jelajah Ilmu Mahasiswa Luar Negara dan Fellow Muda Dakwah Yadim. Dan yang keduanya adalah dia telah membuat satu program yang mana dia membuat kegiatan dakwah Islam dalam aktiviti dakwah di Sabah dan Sarawak. Sebab ini mereka ada membuat satu program ni. Dia akan melantik beberapa orang pekerja pendakwah. Dia akan letakkan ke dalam sebuah pendalaman yang mana pendalaman tersebut tak banyak sangat orang yang berpengetahuan ilmu agama. Jadi dia mengajar bagaimana ingin Islam sebenar. Dia hantar pendakwah tu untuk mengajar Islam, untuk menyebarkan dakwah Islam, mengajar mereka untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Semua benda basic mereka akan ajarkan kepada masyarakat di situ. Dan apa yang ada kat Yadim ni tak semua organisasi telah buat. Yang mana dia letak ke dalam pendakwah ni, dia letakkan pendakwah ke dalam pendalaman. Jadi ini adalah satu pencapaian yang sangat hebat daripada Yadim. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Syuib bin Raja Kamaruddin, I18102597. Okey, kita masuk kepada gerakan seterusnya, iaitu Gerakan Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Okey. Sejarah pertubuhan JAKIM bermula pada tahun 1968 hingga tahun 2003. Okey. Pada tahun 1968 hingga 1973, sebelum namanya JAKIM,
JAKIM dipanggil sebagai Urusetia Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, iaitu MKI. Dalam pada tahun ini, MKI pada awalnya telah menubuhkan dan mewujudkan pertubuhan-pertubuhan Islam, antaranya penubuhan institusi dakwah dan latihan Islam, penubuhan pusat pendidikan Islam, penubuhan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, penubuhan Maktab Perguruan Islam, penubuhan Sekolah Menengah Agama Sarawak, penubuhan Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, dan penubuhan Lembaga Penyelaras Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam. Itulah antara penubuhan ataupun perkara yang diwujudkan pada tahun 1968 hingga 1973. Kemudian pada tahun 1974 hingga 1983, MKI dinaiktarafkan lagi kepada bahagian agama Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun ini, cawangan-cawangan baru telah ditubuhkan dan dimasukkan di bawah bidang kuasa bahagian agama Jabatan Perdana Menteri. Antaranya Masjid Negara, Mahat Tahfiz, Pusat Pendidikan Islam, Institusi Dakwah dan Latihan Islam, dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan pada tahun 1976 hingga 1980, di bawah rancangan Malaysia Ketiga, bahagian agama Jabatan Perdana Menteri telah mendapat peruntukan bagi membina kompleks baru pusat Islam yang terletak di Jalan Perdana, Kuala Lumpur. Kemudian kita masuk kepada tahun 1984 hingga 1996. Pada 21 Mei 1985, nama bahagian agama telah ditukarkan kepada bahagian Hal Ehwal Islam Bahis Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun ini, daripada MKI kepada bahagian agama, kemudian bahagian agama tukar kepada bahagian Hal Ehwal Islam Bahis. Terdapat pelbagailah nama-nama yang telah dinaik taraf. Antara fungsi-fungsi Bahis ini, pertama, merancang dan menyelaras. Antara perkara yang mereka merancang dan menyelaras, pertama, kegiatan-kegiatan Islam bagi maksud untuk memastikan dasar dan rancangan pembangunan negara berjalan lancar. Kedua, usaha-usaha untuk memberi sumbangan ke arah mempertingkatkan dan memperkukuhkan kedudukan agama Islam dan umatnya di Malaysia. Ketiga, usaha untuk mengawal dan memelihara kesucian akidah dan ajaran Islam. Dan yang kelima, usaha untuk menyelesaikan masalah ummah yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Itulah antara fungsi-fungsi Bahis pada tahun 1984 hingga 1996. Kemudian, Bahis juga menilai dan memberi cadangan terhadap aktiviti keislaman yang dijalankan oleh agensi kerajaan dan swasta bagi memastikan tidak berlaku pertentangan antara kepentingan negara dan kepentingan Islam. Yang ketiga, merancang aktiviti-aktiviti untuk membantu pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri dalam bidang dakwah Islamiah. Dan yang keempat, membantu dalam usaha-usaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kerjasama antara negara Malaysia dan negara-negara luar dan badan-badan antarabangsa dalam bidang dakwah Islamiah dan pembangunan keilmuan Islam. Itulah antara fungsi Bahis. Pada tahun 1997 hingga 2003 inilah baru nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia diperkenalkan dan telah dinaiktarafkan daripada Bahis. Kita tengok Mesyuarat Jawatankuasa Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam JKI kali ke-24 pada 24 Jun 1995 telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Petugas menyusun semula fungsi bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Pada 1 Januari 1997, Bahis telah dinaik taraf menjadi JAKIM Jabatan Perdana Menteri. Pada awal penubuhannya, JAKIM mempunyai 14 bahagian sesuai dengan keperluannya. Antara bahagian daripada 14 bahagian itu, antaranya bahagian pendidikan,
bahagian dakwah, Darul Quran, Institusi Latihan Islam Malaysia, JAKIM bahagian Sarawak dan Sabah. Di sini kita dapat lihat JAKIM tu bukan hanya tertumpu pada satu bidang kuasa saja, satu bahagian saja. Tapi banyak lagi bahagian. Sebab tu ada bahagian hak dan halal, ada apa lagi? Bahagian dakwah, bahagian Quran. Terdapat pelbagai bahagian di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sampai sekarang lah, selepas dinaik taraf, maka daripada 1997 sampai sekarang lah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diguna pakai pada zaman sekarang ni. Okey, kita masuk kepada fungsi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Okey, apakah antara fungsi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia? Yang pertama, bertanggungjawab seperti perancang yang menentukan pembangunan dan kemajuan hal ehwal Islam negara ini. Kedua, merangka dasar bagi pembangunan hal ehwal Islam di negara ini dan menjaga kesucian akidah dan ajaran Islam. Yang ketiga, membantu mengubal dan menyeragam undang-undang dan peraturan yang diperlukan serta menilai dan menyelaras pelaksanaan undang-undang dan pentadbiran yang sedia ada dari masa ke semasa dalam usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam. Dan yang keempat, melaksanakan program-program pembangunan ummah dan penghayatan Islam serta pengurusan negara. Yang kelima, menyelaras mekanisme penguasaan undang-undang serta peraturan pentadbiran hal ehwal Islam di seluruh negara. Yang keenam, membuat penilaian program-program hal ehwal Islam yang dilaksanakan di negara ini. Yang ketujuh, bertindak sebagai pengumpul, penyebar dan pusat rujukan maklumat mengenai hal ehwal Islam. Dan yang ke-8, melaksanakan usaha-usaha pembangunan ummah melalui kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa. Itulah antara fungsi-fungsi Jabatan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Saiful Ihsan bin Muhammad Nasir, nombor metrik I18102829. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan satu gerakan yang wujud di negara kita, yang di Malaysia, iaitu singkatannya ialah PERKIM. Okey, PERKIM itu ialah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Okey, saya beritahu sikit latar belakang PERKIM ni macam mana. Okey, PERKIM ni diasaskan oleh almarhum yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putera Haj, yang didaftarkan pada 19 Ogos tahun 1960. Okey, almarhum telah dilantik sebagai penasihat sehingga tahun 1971 dan dipilih sebagai presiden sehingga tahun 1989. Okey, saya nak cerita sikit macam mana PERKIM ni depa wujudkan di peringkat negeri, dikenal lagi sebagai PERKIM bahagian. Okey, di peringkat ini terdapat 13 buah bahagian di seluruh negara kecuali Sabah. Kiranya semua negeri ada kecuali Sabah, yang diketuai oleh pengerusi PERKIM bahagian yang dilantik dalam Mesyuarat Agung PERKIM bahagian. Seterusnya ialah Urustia. Urustia di peringkat negeri ni mereka menyalurkan, ni tugaslah Urustia PERKIM ni, dia menyalurkan peruntukan seperti pengajian kaki tangan, aktiviti yang dilakukan pada peringkat bahagian, semua Urustia PERKIM ni yang menyalurkan. Okay, seterusnya ialah wujud wanita PERKIM setaraf dengan PERKIM bahagian-bahagian. Okey, kiranya PERKIM ni juga ada golongan wanita. Okey. Seterusnya ialah di peringkat bahagian. Okey, di peringkat bahagian ni
ada wujud pula entiti cawangan di setiap daerah. Okey, di peringkat bahagian diuruskan oleh pengurusi cawangan yang juga dipilih di dalam Mesyuarat Agung Perkim Cawangan. Okey, kiranya pengurusi yang jawatan pengurusi yang dipegang dalam peringkat bahagian ni semuanya diputus di dalam Mesyuarat Agung Perkim Cawangan. Okey, ni cara depa lah. Okey. Cawangan bertanggungjawab ataupun tanggungjawab yang dilakukan oleh peringkat bahagian ni ialah melaporkan segala gerak kerja kepada perkim bahagian. Okey, jelas itu ah. Okey, seterusnya saya pergi kita kenal sikit tentang logo perkim. Okey, logo perkim kita nampak itu warna hijau. Lambang dan lencana perkim ialah rajah mengandungi kubah dan menara. Okey. Menara masjid berwarna hijau tua dengan bintang berbucu 5 di atas kubah dan menara itu. Kesemuanya terletak dalam lingkungan bulan sabit. Kita dapat tengok tu kan. Semua menara, lepas tu kubah, lepas tu bintang semua ada dalam lingkungan bulan sabit. Di atasnya tertulis dengan jawi perkataan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia dan perkim di bawah jawi tersebut. Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey, tujuan. Apa tujuan perkim ni ditubuhkan? Okey, yang pertama kita pergi kat visi dulu. Okey, visi dia ialah menjadikan perkim sebagai NGO dakwah sejajar dengan wawasan 2020. Tu visi depa. Okey, misi dia menjadikan perkim sebuah NGO penggerak dakwah terunggul untuk memberi sokongan kepada institusi Islam di Malaysia dan antarabangsa. Okey, hak ni mereka tekankan 5 elemen utama yang menggerakkan hala tuju perkim. Okey, yang pertama ialah dakwah. Dari segi dakwah, mereka ni menjalankan dakwah Islamiah kepada orang-orang Islam dan bukan Islam dengan cara positif dan berkesan. Okey, seterusnya ialah bahagian bidang pendidikan. Memberi, mengada, mengurus dan menjalankan pelajaran serta pendidikan Islam, menerusi segala media dan segala jalan yang sah di sisi undang-undang. Kiranya mereka tak ada langgar undang-undang lah. Semuanya yang jalan yang sah di sisi undang-undang. Seterusnya ialah kebajikan. Menjalankan semua kerja kebajikan termasuk memberi bantuan, derma, beasiswa dan derma siswa kepada sesiapa yang berkelayakan. Mereka tengok dulu, kamu ni layak ke tak untuk dapat sesuatu bantuan tu. Mereka akan tengok. Dan menjalankan lain-lain amal jariah kepada orang yang sakit, orang miskin, susah dan orang yang dhaif. Okey, yang keempat ialah kerjasama dalam bidang agama Islam, iaitu menubuhkan perantaraan dan kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan dan badan-badan Islam yang lain demi kemajuan agama Islam. Okey, mereka pun kerjasama. Lain-lain menjalankan lain-lain kegiatan demi kepentingan dan kemajuan Islam. Okey, kiranya mereka semua melakukan ataupun menggerakkan hala tuju perkim ni semuanya ke arah kebaikan. Okey, setakat itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amir Amirul bin Muhammad Sanusi, I181028807. Okay, saya sambung antara gerakan dakwah di Malaysia yang lain adalah gerakan ABIM. ABIM adalah singkatan nama bagi Angkatan Belia Islam Malaysia. ABIM ini telah ditubuhkan pada 6 Ogos 1971 di Fakulti Pengajian Islam di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, hasil beberapa pertemuan generasi pengasas ketika itu. Pengerusi penaja rasmi ketika itu ialah Ustaz Abdul Wahab Zakaria dan Datuk Fauzi Abdul Rahman sebagai Setiausaha Agung. ABIM ini merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO Islam yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan pada 17 Ogos 1972 di bawah Akta Pertubuhan 1966.
Muktamar ABIM yang pertama telah diadakan pada tahun 1972 di mana Profesor Dr. Razali Nawawi telah dilantik menjadi Presiden ABIM yang pertama dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih sebagai Setiausaha Agung. Seterusnya, kita masuk kepada visi, misi dan juga objektif penubuhan ABIM. Visi ABIM adalah membina dan memimpin tamadun Hairah Ummah. Hairah Ummah tu adalah umat terakhir, iaitu umat Islam. Kita lah sekarang. Misi ABIM pula adalah gerakan Islam yang komprehensif untuk merealisasikan cita-cita Islamiah. Apabila gerakan Islam itu menyebarkan dakwah dengan cara yang berkesan dan juga komprehensif, maka cita-cita Islamiah boleh tercapai. Iaitu cita-cita Islam itu adalah dipandang tinggi dan juga dapat tersebar ke serata dunia. Objektif penubuhan ABIM yang pertama adalah menegak, mengembang dan memperjuangkan cita-cita Islamiah. Yang kedua, menjalankan dakwah Islamiah dengan cara yang progresif, iaitu cara yang berkesan dan juga sesuai untuk masa kini. Yang ketiga, menggunakan tenaga belia seluruhnya dan mengarahkannya untuk kebaikan masyarakat. Yang keempat, mewakili belia-belia Islam Malaysia di persidangan luar negeri. Yang kelima, menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, iaitu mengikut segala perintah Allah dan juga Rasul. Seterusnya kita masuk kepada pelaksanaan aktiviti ABIM. Antara pelaksanaan aktiviti ABIM adalah aktiviti dakwah dan tarbiyah. Antara agensi yang menjalankan aktiviti dakwah dan tarbiyah di bawah ABIM ini adalah IOA, iaitu Islamic Outreach ABIM. Islamic Outreach ABIM ini ataupun IOA ditubuhkan khusus bagi menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat bukan Islam. Di antara aktiviti anjuran IOA ialah program pengajian Islam Saudara Baru, Islamic Care yang khusus membantu golongan cacat, program ziarah pesakit hospital. Yang aktiviti ABIM yang kedua adalah aktiviti perkhidmatan sosial. Antara agensi yang menjalankan perkhidmatan sosial di bawah ABIM ini adalah Sekretariat Pembangunan Sosial ataupun SEPSO. SEPSO ini bertujuan untuk menumpukan isu-isu sosial yang semakin gawat di komuniti bandar dan juga luar bandar. Antara aktiviti yang dijalankan adalah projek Palliative Day Care Center, kempen kesedaran HIV atau AIDS, rogol, anti rokok alam sekitar dan lain-lain. Seterusnya, Satuan ABIM ini juga turut menjalankan aktiviti pendidikan. Sistem pendidikan di bawah gerakan ABIM ini adalah berasaskan kepada konsep pendidikan bersepadu. Hasilnya lahirlah pelbagai institusi pendidikan ABIM yang kini diletakkan di bawah pengurusan dan pentadbiran Yayasan Takmir Pendidikan. Antara institusi pendidikan ABIM ialah Taski, iaitu untuk usia 3 tahun hingga 6 tahun. Seri, iaitu Sekolah Rendah Islam Malaysia, iaitu untuk usia darjah 1 hingga darjah 6. Semi, iaitu Sekolah Menengah Islam
dan khusus untuk belajar daripada umur 13 tahun hingga 17 tahun, dan juga tahfiz, iaitu sekolah tahfiz yang menggalakkan pelajarnya untuk menghafal Quran. Sekian saja daripada saya. Seterusnya kita sambung kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Izzat bin Muaz, megang nombor matrik I1810818. InsyaAllah hari ini akan meneruskan lagi pembentangan mengenai gerakan-gerakan dakwah yang berada di Malaysia. Dan saya akan menyentuh mengenai gerakan dakwah Jemaah Tabligh. Seperti kita tahu, Jemaah Tabligh ini bukan sahaja berada di Malaysia, bahkan berada di seantero dunia dan berpusat di India. Dan Jemaah Tabligh di Malaysia ini antara paling pesat di dunia setelah pusat utama mereka ataupun mereka panggil markas utama gerakan dakwah ini, iaitu di Nizamuddin, India. Menurut para jemaah ini, Malaysia menjadi pusat utama tabligh untuk Asia Tenggara. Pusat Jemaah Tabligh di Malaysia berada di Sri Petaling, Kuala Lumpur. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada sejarah Jemaah Tabligh di Malaysia. Okey, Jemaah Tabligh ini telah diasaskan oleh Maulana Muhammad Ilyas di India sekitar tahun 1927. Kemudian telah disambung pembawakannya oleh keturunannya sendiri, iaitu Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, dan seterusnya dibawa oleh Maulana Hasan Al-Kandahlawi dan Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Jemaah Tabligh ini telah berada di Malaysia sejak tahun 1950-an lagi. Pada mulanya, tabligh ini telah dibawa oleh masyarakat India Muslim di Pulau Pinang, Ipoh Perak, Kuala Lumpur dan Singapura. Okey, pada tahun 1970, tabligh mula disertai oleh orang Melayu. Namun pada tahun 1980-an, jemaah tabligh mula memperlihatkan pengaruh-pengaruh mereka di Malaysia apabila golongan awalin, iaitu golongan alim ulama, mengembangkan ajaran tabligh dalam kalangan masyarakat Melayu. Okey, kegiatan tabligh di Malaysia dimantapkan oleh organisasi yang dibentuk dalam konteks tanggungjawab. Satu penekanan bahawa tiada organisasi khusus, iaitu tiada badan-badan organisasi yang tetap di dalam tabligh ini. Gelaran seperti Hadraji, Syura, Amir dan Karkun sekadar digunakan bagi memaparkan tanggungjawab ahlinya. 10 relevan tanggapan tiada organisasi khusus dalam tabligh adalah supaya pengikut tabligh hanya menumpukan usaha menyampaikan dakwah tanpa mementingkan kedudukan ataupun gelaran dalam tabligh. Okey, kita pergi kepada gelaran yang mereka sering panggil, iaitu seperti Hadraji. Hadraji ini merupakan panggilan hormat umum yang bermaksud si mulia ataupun yang mulia, sesuai dengan sifat-sifat keulamaan pengasas tabligh. Okey, baik. Gelaran ini diguna pakai kepada Maulana, iaitu Innamul Al-Hasan Al-Kandahlawi, Amir Jemaah Tabligh seluruh dunia pada tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Selepas Maulana Hasan meninggal dunia, gelaran Hadraji tidak lagi digunakan dalam tabligh. 11 Jemaah Syura pula menyampaikan karguzari, iaitu laporan dalam kepada pusat tabligh di Nizamuddin supaya bertindak memutuskan perkara berkaitan pengendalian Ijtima' Tabligh. Ijtima' Tabligh ini ialah pengumpulan para jemaah tabligh, dan orang awam pun digalakkan untuk hadir di Ijtima' ini, dan mereka ini bertanggungjawab terhadap persempadanan dakwah dalam bentuk zon. Di Malaysia ini persempadanan dakwah terbentuk di dalam bentuk zon, seperti zon utara, zon selatan, zon timur, zon Sarawak, zon Sabah. Okey, di zon utara, syura yang dipilih lazimnya datang daripada Pulau Pinang, dan penanti berikutan terdapat tokoh tabligh yang alim dan ilmu agama seperti Tuan Guru Haji Saleh penanti. Seperti itulah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada tujuan utama dakwah jemaah tabligh. Okey, baik. Tujuan utama dakwah jemaah tabligh ni seperti orang-orang lain juga, iaitu tujuan utama dakwah tabligh yang difahami ahlinya ialah amar makruf dan nahi mungkar, iaitu mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Istilah usaha sinonim sebagai nama lain untuk dakwah tabligh.
orang lain selain daripada jemaah tabligh, mereka juga menggelarkan diri mereka sebagai usaha. Menerusi istilah tersebut, Maulana Abdul Hamid menjelaskan tujuan dakwah tabligh adalah berdasarkan dakwah ini menghidupkan amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Justru jemaah tabligh percaya bahawa usaha dakwah mengikut cara Nabi Muhammad SAW sahaja yang dijamin mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Okey, seterusnya kita pergi kepada metod dakwah jemaah tabligh. Di sini saya ada menyusun seperti khuruj, gas, ta'lim, bayan, tashkil, ziarah, musyawarah dan karkuzari. Akan tetapi saya akan terangkan satu persatu insya-Allah. Okey, metod tabligh seperti khuruj, jaulah khas ta'lim, bayan, tashkil, ziarah, musyawarah dan karkuzari digunakan secara seragam sebagai simbol penyatuan hati. Hal ini kerana pengikut tabligh mengenali ahlinya berdasarkan penggunaan istilah yang sama, iaitu karkun. Karkun ini adalah membawa maksud jemaah keluar. Secara tidak langsung merapatkan ukhuwah mereka. Kefahaman terhadap prinsip dan metod ini diterjemahkan dalam usaha. Oleh itu, mubaligh dari India dihantar ke kawasan sasaran untuk mengadakan syarahan berkaitan tauhid, ibadat dan cara hidup anjuran Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengelarkan syarahan ini seperti bayan. Mereka memberi tazkirah mengenai akhirat, mengenai ibadat dan banyak lagi lah. Syarahan tersebut merujuk kepada metod penyampaian dakwah, lazimnya disebut sebagai bayan. Saya dah terangkan tadi. Okay. Aktiviti tashkil dilakukan sebagai sahaja Maulana ataupun ustaz selesai menyampaikan bayan. Tashkil pula merupakan usaha untuk memujuk pengikut tabligh ataupun orang awam. Ya, jika untuk keluar berdakwah, maka mereka akan meluangkan masa untuk khuruj di jalan Allah. Ya. Semasa proses itu, kesudian pengikut tabligh ini ditandai dengan mengangkat tangan secara tiba-tiba. Mereka mendaftarkan diri untuk korban, untuk menyerahkan masa mereka untuk keluar ke jalan Allah. Kesanggupan mengikut tabligh meninggalkan urusan lain demi mengikuti program dakwah anjuran jemaah tabligh ini. Mengikuti program khuruj ni bermaksud keluar. Ya. Bermaksud keluar di jalan Allah yang dirancang oleh penyampai bayan tadi. Bayan yang ataupun syarahan yang telah disampaikan oleh orang yang menyampaikan syarahan tadilah. Tempoh untuk mengikuti rombongan tersebut ataupun tempoh untuk kita mengikuti jalan dakwah ini ditentukan sama ada dalam 1, 3, 7, 14 ataupun 40 hari ataupun 4 bulan. Terdapat juga orang keluar dakwah tabligh ini 1 tahun ataupun mereka menyerahkan kehidupan mereka semata-mata untuk berdakwah. Selepas mencapai proses ini, barulah disarankan untuk khuruj ataupun keluar ataupun berdakwah di India. Semasa mereka belajar di India, maka mereka akan mengenali apa itu dakwah dengan lebih pesat di sana. Okey, insya-Allah itu sahaja daripada saya. Diharapkan dapat memberi manfaat sedikit ataupun sebanyak kepada sahabat-sahabat yang mendengar pembincangan kami pada hari ini. InsyaAllah apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk datang daripada kelemahan yang telah disandarkan oleh Allah kepada saya. InsyaAllah apa-apa ada soalan boleh ajukan di dalam kelas. InsyaAllah itu sahaja daripada saya dan kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.